Okey, bengkel pemanduan. Latar belakang dia. Okay. Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga pemanduan pemandu terhadap tugas dan tanggungjawab serta melahirkan perhubungan baik di antara mereka serta mewujudkan perasaan semangat setiakawan. Ini yang perlu adalah di dalam setiap pemandu-pemandu kenderaan kerajaan supaya dia menanamkan sikap setiakawan, tolong menolong, bantu dan mantu dan juga sebagainya lah. Okey, dalam talimat kita ni kita bercerita tentang bengkel pemanduan lah yang berkaitan dengan pemandu dan juga kenderaan yang digunakan. Okey, perhubungan dan semangat ini dijalin di antara pemandu dan juga majikan. Pemandu sesama dengan sejawat, sama-sama rakan pemandu lah, ataupun pemandu dengan masyarakat persekitaran dia, tempat dia bekerja. Tak kira di mana dia berada, bila dia bertugas sebagai pemandu, dia kena sesuaikan dirilah keadaan dia dengan persekitaran, pada majikan, pada kawan-kawan dan sebagainya, pengguna dan yang lain-lain lah. Kerjasama yang erat di antara pemandu dan majikan tu memainkan peranan yang penting lah dalam konteks perhubungan dan tanggungjawab semasa menjalankan tugas. So kalau semuanya berjalan lancar, so tugas pun akan rasa harmoni, seronok, suka. So capai matlamat dia untuk melaksanakan tu dengan hati yang tenang. Okey, pemandu yang dilantik. Apa yang dikatakan pemandu kenderaan kerajaan ni tu? Dilantik secara tetap ataupun kontrak ataupun sementara ataupun sambilan. Pegawai yang diberi kebenaran secara bertulis oleh ketua jabatan untuk memandu kenderaan jabatan. Yang ni authorized pemandu lah. Sebab kadang sebagian organisasi jabatan ni dia tak ada pemandu. Jadi pegawai-pegawai itu yang dilantik secara authorized pemandu, so dia dibenarkan untuk memandu kenderaan jabatan. So secara automatik dia adalah bertanggungjawab atas kenderaan tersebut lah, dan dia juga akan jadi seperti pemandu lah. So tugas-tugas pemandu tu yang perlu direkod dan sebagainya kena dilaksanakan juga. Ataupun pemandu yang dilantik sendiri oleh anggota pentadbiran ataupun yang di-Pertuan Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, Ketua Hakim dan juga yang melayak mendapat kita rasmi jawatan. Okey, tetapi tidak termasuk pemandu yang dilantik sendiri oleh pegawai perkhidmatan awam grade khas B ataupun grade C, utama C dan ke bawah atau yang setarafnya. Sebab apa? Grade Jusa ni ada yang tidak layak pemandu. So bila dia tak layak memandu, dia boleh menggaji atau membayar gaji pemandu, tapi dengan lantikan mereka sendirilah. Sebab apa? Dia bukan sebagai perkhidmatan awam, tapi dilantik sendiri, dibayar gaji, dibayar insurans dan sebagainya lah, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Okay, tapi dia tidak akan dipanggil sebagai pemandu kenderaan kerajaan lah. Sebab apa? Semuanya ditanggung oleh pegawai KRJ berkenaan lah. Okay, baik. Prosedur pemanduan. Okey. Pemandu hendaklah mengetahui dan mempunyai senarai semak harian mengenai perkara yang wajib dilakukan sebelum memandu, semasa memandu dan selepas tamat perjalanan. Di antara perkara yang wajib dilakukan adalah seperti berikut. Ini benda-benda yang perlu ada lah. Okey. Salah satu ialah persiapan fizikal kita lah. Fizikal sebagai seorang pemandu. Persiapan pada mental. Mental tak nak terganggu. Mental pun memainkan peranan juga dalam semasa pemanduan. Okey, persiapan emosi. Emosi kita sebagai pemandu pun juga mempengaruhi. Di selain tu, kepribadian seseorang itu sebagai pemandu. Okey, baik. Okey, salah satunya persiapan fizikal. Persediaan melaksanakan tugas. Okey. Apa persediaan yang kena buat? Pertama ialah kelayakan dalam pekerjaan lah. Ini kalau bagi yang pemandu-pemandu baru dilantik atau pemandu baru nak memohon. Ataupun pemandu juga yang telah melaksanakan tugas tu sebagai authorized pemandu. Ada juga kan authorized pemandu ni. Tu bukan pemandu tapi dia authorized. Okey, apa kelayakan dia untuk memandu ni? Okey, di samping kemahiran komunikasi, pandai bercakap, pandai berinteraksi. Sebab interaksi ni bukan setakat
kepada pengguna yang kita bawa atau pegawai yang kita bawa, tapi dia berkait rapat dengan persekitaran tempat kerja lah. Di samping pegawai, di samping dengan bos sebagai ataupun di samping pengguna-pengguna yang memerlukan kenderaan tu, tuan sebagai pemandu dia, dan juga masyarakat persekitaran tuan-tuan sendirilah semasa melaksanakan tugas tu. Okey, selain dari itu juga ketahanan fizikal dan mental juga dia akan mempengaruhi tugas sebagai pemanduan. Okey, mengetahui risiko kerjaya. Okey, tuan-tuan dah tahu tugas tuan sebagai pemandu, apa risiko-risiko yang tuan-tuan akan hadapi semasa dalam tugasan, semasa persediaan dan sebagainya lah. So, risiko-risiko tu anda kena tahulah, kena terokai, dapat mengalami, dapat mengetahui sebagai pengetahuan dan juga cara mengatasinya. Okey, kemahiran menyelesaikan masalah. Walaupun tugas sebagai pemandu, so masalah akan wujud tak kira lah di mana. Bukan setakat pemandu, lain-lain pun sama. Yang penting dapat menguasai dan menyelesaikan masalah tu. Masalah yang dihadapi oleh pemandu lah. Sama ada dalam proses sebelum memandu ataupun semasa memandu ataupun selepas memandu dan sebagainya. So, itu untuk menguasai kemahiran lah. Bagi orang yang dah lama mungkin dia mahir lah kan. Okey. Berikutnya ialah bersikap toleransi dan rasional. So, bila mengambil tindakan sesuatu tu, hendaklah toleransi antara satu dengan yang lain dan juga rasional. Supaya keadaan tu seimbang dan memudahkanlah tugas tuan-tuan sebagai pemandu. Okey, persiapan fizikal. Pemandu mesti memastikan enjin kenderaan, tayar, brek, steering, lampu dan alat penunjuk arah. Ini signal lah dalam keadaan baik. Ini penting lah ni dari segi fizikal kenderaan. Ini secara automatik bila tuan-tuan melaksanakan tugas tu, tuan-tuan kena harus tahulah, dan dia juga telah dicatatkan di dalam buku log kenderaan apa yang perlu dibuat. Okey, selain itu memastikan petrol dan gas mencukupi untuk memulakan tugas. Ia pun main peranan juga ni. Sebab apa? Bila tuan-tuan nak melaksanakan tugas, kalau minyak tinggal sedikit, tak bersedia dari awal. Bila tuan-tuan nak melaksanakan tugas, bawa bos dan sebagainya, dia dah mempengaruhi tugas tuan-tuan lah, terganggu. Nak isi minyak, nak cari pam minyak dan sebagainya. So, dia melambatkan proses tugasan tuan-tuan untuk melaksanakan oleh bos, arahan bos tadilah. Okey. Selain itu, memastikan kenderaan berada dalam keadaan bersih di luar dan dalam. Interior kena dalam, luaran pun kena dalam. Sebab apa bersih ni? Selain nak jaga image, kita pun nak jaga kebersihan untuk pengguna kita lah. Penumpang yang kita bawa tu supaya dia rasa selesa dan sebagainya lah. Okey, memastikan lesen memandu, peralatan yang diperlukan dibawa bersama serta sentiasa sedia. So ini yang kadang kita pun terlupa. Lesen hidupkan 5 tahun sekali. Jadi kalau kita tak cek, kadang terlupa lesen tu dah mati. Itu pun penting lah. Okey. Selain dari itu, peralatan-peralatan yang diperlukan masa bergerak. Okey. Sentiasa bersedia dan apa-apa yang berlaku semuanya sudah sedia. Maksudnya ready lah. Okey. Pastikan kesihatan fizikal dan mental pada hari bekerja benar-benar sihat. Kalau tak sihat, kena ambil MC lah, ambil cuti lah. Dan stabil, sebab dia mempengaruhi pemanduan ni. Kalau tak sihat kan, dia akan mempengaruhi sebagainya lah. Okey, pastikan pakaian ataupun uniform dipakai dengan lengkap. Ada certain jabatan ni dia dah siap dengan uniform pemanduan. Jadi kalau ada, gunalah uniformnya. Jadi kemas dan lengkap. Bersih serta tidak berbau. Letaklah perfume sikit supaya wangi kan. Jadi bila orang lalu sebelah ataupun penumpang yang duduk belakang tu rasa harum je kan, tak bau peluh dan sebagainya. Sebab itu juga mempengaruhi emosi penumpang kita kan. Okey. Berikutnya, pemandu perlu cukup tidur. Ini dari segi kesihatan lah. Kalau tak cukup tidur, dia mempengaruhi pemanduan juga. Tidak mabuk dan tidak memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah. Yang ini dilarang lah. Sebab apa? Dengan aktiviti itu, dia akan mempengaruhi fizikal tuan-tuan untuk melaksanakan tugas dengan baik dan cekap. Okey. Ini persiapan mental. Okey, ini tip lah kaitan kesihatan mental. Sebab untuk kesihatan ni ada banyak tip lah. Ini salah satunya kita boleh kongsikan bersama. Elakkan pengambilan rokok, dadah dan alkohol. Benda-benda ni dah berbahaya lah. Kalau tuan-tuan dah terjinak dengan benda ni, elok dihindarkan. Sebab apa? Dia mengaruhi semuanya yang ada pada diri tuan-tuan lah. Bukan setakat pemandu, mungkin kerja-kerja lain pun akan berkaitan.
Okey, kalau tuan-tuan ada masalah dan sebagainya, tuan-tuan bolehlah kongsikan perasaan tu dengan orang yang dipercayai. Maksudnya macam sahabat baik, rakan anda. Ya. Jangan pendam seorang-seorang je kan. Nanti kalau pendam lama-lama meletup. Bila meletup menjadilah membuat tindakan sesuatu yang di luar jangkaan. Dia akan menyusahkan diri sendiri dan juga persekitaran tuan-tuan. Ya. So kalau dapat kongsi bersama, dia akan meredakan tekanan dalam diri anda juga. Okey. Lakukan aktiviti yang anda sukai, minat dan bermanfaat. Ini untuk mengisi masa lah. Contohnya kalau tuan-tuan tengah free, tak ada tugasan yang diarahkan, so ada aktiviti yang lebih bagus, yang sihat yang tuan-tuan boleh laksanakan daripada tuan-tuan tidak membuat sesuatu dan membazirkan waktu saja begitu saja. Okey, bijak menguruskan masa. Dia pun berkait rapat lah. Masa tu nak kena uruskan. So okey, buat jadual pun boleh kan dan sebagainya lah. Sebab itu seperti urusan aktiviti harian kita lah. Bukan setakat kita melaksanakan kerja, di rumah pun ada aktiviti harian yang kita boleh penuhkan dengan jadual masa yang ada. Okey, makanan sihat. Ini pun mempengaruhi lah. Sekarang ni macam-macam jenis makanan yang lazat-lazat, tapi sebenarnya bukannya lazat, tapi kita jadi tak sihat lah sebab terlalu lebih vitamin dan sebagainya lah. So makanan nak kena kawal lah. Okey, sentiasa berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Ini untuk mengeratkan silaturahim lah. Terutamanya kalau yang dah berkeluarga tu sama anak-anak, ibu bapa dan sebagainya dan rakan-rakan yang lain. So hubungannya bila terjalin, kita akan mempengaruhi lah mental seseorang tu. Okey, baik. Lakukan aktiviti fizikal atau senaman, berjalan dan beribadah. Ini untuk kita maintain lah stamina kita atau kesihatan kita lah. At least kita dapat berjalan sehari tu dalam berapa ribu langkah, 10,000 langkah, 10,000 ke 10 kilometer kan. Dia akan memberikan badan kita yang sihat lah, konsisten maksudnya, bertenaga. Sebab apa? Pam darah kita tu sentiasa laju. Jadi saluran darah pun lancar je, tak ada sumbat dan sebagainya lah. Ini salah satulah macam mana kita nak hargai dan kita sayangi diri anda semua. Baik, kita teruskan. Okey, memberi sepenuh perhatian kepada pemanduan ke atas aspek berikutlah. Salah satunya yang kita catat dalam sini, kenderaan tu yang sedang dipandu. Bila kita memandu pun mental kita nak kena jaga kan, supaya tidak dipengaruhi oleh benda-benda lain yang mengganggu pemanduan kita. Okey, selain tu keadaan jalan dan tanda-tanda isyarat lalu lintas yang terdapat di jalan raya. Okey, ini pun mengaruhi kita. Bila mental kita sihat, semua tanda-tanda tu kita nampak jelas, kita boleh baca, kita faham, tak melamun ke tempat lain kan. Nampak je isyarat-isyarat lalu lintas tu kita dah faham lah. Kita laksanakan ikut peraturan yang sedia ada. Okay. So dengan itu secara automatik kita punya mental steady je melaksanakan pemanduan. Okey, tumpuan diberikan sepenuhnya semasa memandu demi keselamatan barang ataupun penumpang yang dipertanggungjawabkan. Okey, kalau tuan-tuan buat lori ke apa ke, itu bawa barang lah, tu tanggungjawab tuan terhadap barang tersebut. Kalau tuan buat kereta atau bawa bas, tanggungjawab tuan-tuan ialah untuk menjaga penumpang tadi yang tuan-tuan yang bawa tadi, itu adalah bawah tanggungjawab tuan-tuan dan perempuan lah. Okey, berikut memastikan keselesaan penumpang yang anda bawa. Okey, keselesaan ni selain daripada kenderaan seperti tadi yang saya katakan, bauan pun juga mempengaruhi juga kan. Kalau bau badan, bau busuk atau bau dalam kereta, entah bau macam-macam, okey, dia mengganggu keselesaan penumpang yang tuan-tuan bawa lah. Okey, sikap pengguna jalan raya yang lain semasa anda menggunakan kenderaan ataupun mesin traktor atau pejalan kaki atau sebagainya yang ada di atas jalan lah. Ini juga pun memain peranan juga. So kita kena ada banyak sabar, kena alert, kena pakar kan. Dalam pemanduan kalau sikap kita tengok orang lain buat hal, kena sabar, jangan ambil tindakan yang di luar dugaan ataupun mewujudkan sesuatu yang lebih komplikasi atau lebih teruk lah kan suasananya. So kita kena jagalah. So dengan cara terima kasih tu dia akan mempercepatkan, mempermudahkan segala urusan kita lah. Sebab apa ni, kat jalan ni bukan kita saja yang guna, ramai yang guna. Kadang bukan kenderaan, orang berjalan kaki pun ada kan, haiwan lain melintas pun ada dan sebagainya lah. Okey, perkara yang berlaku di persekitaran anda semasa pemanduan. Ni kalau kita nampak tengah mandu kan, ada aksiden ke, ada kemalangan ke, atau tanah runtuh ke, ada air mengalir ke kan, ataupun haiwan melintas dan sebagainya lah yang ada di jalan raya. Okey, next. Perasaan emosi. Kita ni
Saya maklumlah manusia ni emosi sentiasa berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan kita lah. Kalau kita kawal fisik kita kan perasaan kita, mental kita mungkin kita boleh kawal lah. Jangan tiba-tiba hari-hari nak marah aja kan. Salah satu kan pun tak kena juga kan. Tak pasal-pasal, marah tak pasal-pasal kan. Dia mengganggu bukan setakat untuk diri anda, keadaan anda, tapi persekitaran anda pun dipengaruhi juga dengan sikap anda tadi. Ataupun sedih je sepanjang masa. Apa puncanya tak tahu, tak kongsi dengan member, tanggung sendiri. Itu pun masalah juga. Dan juga ketawa. Ketawa pun main peranan juga. Kalau satu hari ketawa je, mabuk ke apa, kena todi ke apa kan. Pun jadi isu juga, sihat ke tak sihat diorang ni. So berpada-pada lah situasi tu nak kawal dia kan. Ataupun menangis. Menangis tak pasal-pasal kan. Benda tu bila dah alami keadaan tu, cuba tuan-tuan nak kawal kan. Bagaimana nak kawal, ada banyak cara seperti yang saya katakan tadi sebelum tadi pun ada juga. Okey, malu. Malu pun ikut keadaan. Jangan malu tak kena tempat kan. Kalau malu tak kena tempat, rugilah pada diri sendiri kan. Okey. Dan juga senyum. Sebanyak masa senyum ni sebenarnya bagus kan. Tapi tengok situasi dan keadaan lah. Kalau tak ikut keadaan tu, orang kata dia ni gila ke apa, entah siapa-siapa je dia senyum. Bukan dengan orang, dengan barang pun dia senyum. Dengan tu cium kan. Dia kata ini dah tak sihat lah orang ni. So elakkan lah. Okey, emosi manusia ni memang banyak lah. Banyak terlibat dalam benda ni. Cara mana tuan-tuan nak kawal atas kebijakan pandai tuan-tuan sendirilah. Okey. Okey, persiapannya dari segi bertimbang rasa, sikap mengambil berat mengenai kesejahteraan, keselesaan dan juga keselamatan. Okey, kenderaan dan pemandu kenderaan lain. Okey, kita jaga kenderaan kita, dia orang jaga kenderaan dia, kita bagi keselesaan kita, dia orang pun bagi keselesaan dia. Kita jaga keselamatan benda ke orang yang kita bawa dan mereka-mereka di sekitar anda pun sama juga. Okey, penumpang kenderaan anda dan penumpang kenderaan lain. Sama juga, walaupun kita dah pemandu dengan pemandu lain yang kita yang okey, antara penumpang-penumpang ni pun nak kena jaga juga kan. Kalau buat hal seorang bergaduh, minta lah tolong kita sebelah tu pun jadi hal juga kan. So emosi tu nak kena kawal lah. Okey, mengambil atau menurunkan penumpang mestilah di tempat yang selamat. Ini pun jadi isu kan. Kita nak turunkan penumpang kat simpang kita turunkan. Dekat mana lagi? Dekat jalan highway kita turunkan. Itu tempat-tempat tak sesuai. So jaga perasaan tu. Cari tempat yang sesuai untuk memudahkan dan melancarkan tugas sebagai pemandu. Okey, bersopan santun. Bersopan santun bermaksud mempunyai perwatakan ataupun kelakuan yang baik lah sebelum memandu dan juga selepas memandu. Dari segi kelakuan nak kena jaga kan, perkataan dan ucapan pun nak kena kawal kan, hati dan budi pekerti pun nak bagus kan. Kalau semuanya lengkap, insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar. Okey, ini dari segi kepribadian, hormat menghormatilah. Kita sebagai pemandu, kita perlu hormatlah, tak kira lah siapa, itu pun juga dituntut. Okey, pemandu dengan penumpang kita nak bawa lah. Walaupun kita tak suka ke dengan penumpang tu, kita kena jaga kepribadian kita supaya dia pun selesa, kita laksanakan tugas untuk bawa dia ke tempat mana yang dituju. Pemandu dengan anggota bertugas ataupun pihak berkuasa ini di bahagian luar lah. Kalau ada roadblock ke, ada majlis tempatan ke, JPJ kan, polis sebagainya, kita buat kerjasama. Kalau kita salah, kita akuilah kesalahan kita kan. So jangan kita membantah dan sebagainya lah. Itu akan mengeruhkan lagi suasana dan keadaan. Okey, pemandu dengan pemandu lain. Okey, kita sama-sama memandu. So dalam jalan dekat jalan raya tu terlalu ramai lah. Kereta, lori, bas, orang jalan kaki apa semua ada. So kena ada sikap timbang rasa, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, suka membantu. Suka membantu ni bermaksud mudah menghulurkan bantuan. Tak kira lah keadaan. Salah satu contoh yang mudah ni dengan penumpang lah. Kalau penumpang tu bawa barang ke apa, dah sampai, dah turun, tolonglah angkatkan barang dia ke apa dan sebagainya. Jangan biarkan dia keluar sendiri, angkat sendiri. Itu salah satu sikap yang perlu ada lah. Suka membantu. Bukan setakat yang tu, mungkin yang lain-lain di tepi jalan atau dan sebagainya kita nampak apa-apa berlaku tu pun, sikap-sikap tu perlu ada. Okey. Memberi laluan jika berlaku kecemasan ataupun kenderaan jabatan. Ini biasa kalau kita kat jalan nampak
ada ambulans dan apa kan. Kita bagi laluan lah, memudahkan urusan dia dan urusan kita. Ataupun dalam simpang ke ataupun jalan-jalan yang terlindung kan. So bila dia nak masuk lorong kita, kita bagilah laluan dengan dia. So kita bertimbang rasalah dengan mereka. Jadi tak mengganggu laluan dia, kita pun tak blocking laluan dia. Okey lepas tu mengangkat dan menurunkan barang, alatan ataupun penumpang. Ni nak loading ataupun nak punggah barang lah. Nak turun punggah ke sebagainya. Pun kena suka bantu-bantu kan. So dah sama-sama pemandu tengok member tu turun barang berbanyak, berkotak-kotak tu. Dan nampak buat tak tahu je apa salahnya kita bantu sama pemandu dan juga orang lain lah. Okey, ni sikap yang kena tanamkan ialah amanah ni terhadap ketepatan masa. Sebagai pemandu, masa tu amat penting untuk jaga. Sebab apa? Arahan yang disuruh tu bergantung pada tugas-tugasan bila masa yang ditetapkan. So, kau boleh biar awal 15 minit atau 10 minit lebih awal daripada tarikh waktu yang ditetapkan. Supaya orang yang kita nak terbang tak menunggu dan sebagainya lah. Okey. Antara kerajaan, pelanggan, anggota dan awam semuanya lah. So bila ada sikap ni, kita memudahkan segala urusan kita.